لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 20. Muka surat 20, baris yang ke-18 daripada atas. Baris yang ke-18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula kenyataan yang demikian itu. Bermula kenyataan yang demikian itu, kenyataan tiada banding baginya bagi Allah pada ketuhanan, bahawasanya jikalau ada serta yang kedua pada ketuhanan, nescaya lazimlah bahawa tiada diperoleh, tiada didapat sesuatu daripada alam kerana melazimkan lemah. Kalau panjang situlah bicara terdahulu. Bermula kenyataan yang demikian itu, kenyataan keterangan yang demikian itu, yang demikian melazimkan lemahnya. Situlah kalau nak pendek. Yang dahulunya tiada banding baginya pada ketuhanan, mana tiada Tuhan yang kedua selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana jikalau ada Tuhan yang kedua selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya tidak akan diperoleh, tidak akan didapat sesuatu daripada alam kerana melazimkan lemahnya. Hak dalil wahdaniyah. Sekarang bicara dalil wahdaniyah. Dalil kita berpegang di akidah Allah Ta'ala esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Dalil kita berpegang Allah tidak berbilang pada zat, tidak berbilang pada sifat, tidak berbilang pada perbuatan. Sebab dalil ni dalil bagi dua pegangan ni. Dalil wahdaniyah ni dalil bagi dua pegangan. Satu pegangan kita berpegang Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Pegangan yang kedua berbilang pada zat, sifat, perbuatan tu sifat mustahil, sifat yang akal tak terima sama sekali. Maka pegangan yang kedua kita berpegang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbilang pada zat, tidak berbilang pada sifat, tidak berbilang pada perbuatan. Apakah dalil? Dalil dua pegangan ni. Kita pegang keesaan Allah, kita pegang tidak berbilang. Apakah dalilnya? Dalilnya jikalau ada serta Allah yang kedua pada ketuhanan. Ada selain Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Yang bersifat dengan sifat ketuhanan ni bukan hanya satu zat yang lain yang bersifat dengan sifat ketuhanan, bahkan satu zat yang lain yang bukan Tuhan tapi
bersifat dengan sifat ketuhanan. Mana sifat ketuhanannya? Istighna iftikar itulah. Mana sifat ketuhanannya? Mengada meniada itulah. Jikalau ada serta Allah, yang kedua pada ketuhanan, mana apa ni? Yang kedua pada ketuhanan, ada zat Tuhan yang kedua. Jikalau. Dan juga zat yang kedua tu bukan Tuhan, makhluk, tapi bersifat dengan sifat ketuhanan. Mengada meniada ni sifat ketuhanan, kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba selain daripada Allah, walaupun bukan zat Tuhan, zat makhluk, tapi bersifat dengan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ni kudrah iradah, mengada dan meniadakan. Jikalau, ni jikalau ada yang kedua pada ketuhanan selain Allah, nescaya tidak akan diperoleh, tidak akan didapat suatu dalam alam. Tak ada satu benda pun daripada alam ni. Kerana apa? Kerana lemah kalau seumpama tu. Kerana lemah kalau seumpama tu. Mustahil. Sebab alam ni ada ni kan. Maka ada alam dia lah menjadi dalil Allah tidak lemah, tiada yang menduai pada ketuhanan. Dengan bahawa esa Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat, pada perbuatan, tidak berbilang pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Tetapi dalam huraian dalil wahdaniyah itu berbilang lazim Allah lemah. Kenapa berbilang lazim Allah lemah? Kalau tak ada sifat kudrah, lemahlah. Ada ni. Dia nak nyatakan. Dan kenyataan yang mereka itu dia nak menghuraikan. Sebab lemah ni apabila tidak bersifat dengan sifat kudrah. Bila tidak bersifat dengan sifat kudrah, lemahlah. Tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, lemah. Faham tak? Dia hak terang nyatanya, tak payah jelas dah tu. Tak payah buat kenyataan tak ada dah. Bila tidak bersifat dengan sifat kudrah, lemah. Apabila tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, lemah. Itu perlu pada kenyataan, keterangan. Tak ada ni. Apabila tidak bersifat dengan sifat kudrah, lazimlah lemah Allah Ta'ala. Mustahil lemah. Sebab kalau lemah, tiada diperoleh suatu daripada alam. Tak ada satu benda pun yang akan ada tak ni. Tak ada. Suatu dalam alam ni segala-gala ni lah. Tak ada. Satu benda pun tak ada kalau Allah lemah. Ada ni. Alam banyak mana ni? Alam kan? Langit, bumi, malaikat, jin, syaitan, manusia, binatang, pokok kayu, batu ke apa, ke syurga, ke neraka ke, alam lah ke dia panggil. Jadi kalau lemah tidak akan diperoleh suatu dalam alam. Itu mustahil. Sebab alam ni nampak ni petadaknya. Tapi persoalan sekarang, kalau tidak bersifat-sifat kudrah, lazimlah lemah. Jelas. Kalau tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, lazimlah Allah lemah. Maka tiada diperoleh suatu dalam alam. Apa kenyataan dia? Apa keterangan dia? Ni hak susunan sifat 20 ni. Wahdaniyah, kudrah. Wahdaniyah, kudrah. Kalau tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, tidak. Kalau tidak berpegang Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, pastilah tidak berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kalau berpegang Allah bersifat-sifat kudrah, pasti berpegang Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Maknanya di permulaan tu tidak berpegang Allah bersifat-sifat wahdaniyah, berarti berpegang Allah lemah. Bila berpegang Allah lemah,
bererti berpegang tidak ada sifat qudrah di zat Allah Subhanahu wa taala. Oh ni biar faham molek ni. Wahdaniyah qudrah. Ni kawan, dia punya kaitan dia. Macam bicara kaitan wujud kidam bakok gitulah. Bicara bab sifat wujud kan. Wujud Allah, wujud yang hakiki. Wujud yang wajib, yang tidak ada permulaan bagi wujud yang hakiki. Yang tidak ada kesudahan bagi wujud yang hakiki. Oh, tidak ada permulaan kidam. Tidak ada kesudahan bakok. Kidam bakok ni lazim daripada sifat wujud. Kalau betul berpegang Allah bersifat-sifat wujud, berpegang Allah bersifat kidam bakok. Berpegang Allah bersifat kidam bakok, berarti berpegang Allah bersifat ni sifat wujud. Ni kaitan dia. Ini susunan sifat 20 yang ulama susun penuh barakah ni. Bila berpegang Allah bersifat dengan sifat wujud yang hakiki, wujud yang wajib, wujud yang hakiki yang sebenar-benar ni macam mana wujud yang sebenar-benar ni? Wujud yang wajib pada akal ni macam mana? Wujud yang tiada permulaan bagi wujudnya. Wujud yang tiada kesudahan bagi wujudnya. Tu kidam bakar. Ya. Kaitan antara wujud kidam bakar. Sekarang ni. Kaitan antara wahdaniyah dengan qudrah. Biar faham ni. Kaitan antara wahdaniyah dengan qudrah. Bila berpegang Allah Tuhan yang Esa, berpegang Allah bersifat dengan sifat qudrah. Dah Tuhan yang satu. Satu Tuhan. Ni banyak perkara ni yang satu Tuhan buat. Aku bersifat-sifat qudrah dah tu. Ni langit bumi makhluk banyak pastilah Tuhan bersifat-sifat qudrah. Pastilah Tuhan Esa. Pandai. Berpegang Allah bersifat-sifat wahdaniyah. Tuhan yang Esa, makhluk banyak diperbuat oleh Tuhan yang Esa. Tuhan ni bersifat-sifat qudrah. Ni makhluk alam ni luah ni. Ini menjadi dalil Allah Ta'ala bersifat-sifat kuasa. Bila berpegang Allah bersifat-sifat kuasa, nescaya akan berpegang Allah Tuhan yang Esa. Ada kaitan. Apabila berpegang ada yang menduai pada ketuhanan, ada zat Tuhan yang kedua selain daripada zat Allah, ada satu perkara yang berlaku yang perbuatan tu bukan perbuatan Allah, perbuatan yang lain daripada Allah. Dua-dua ni sama je. Berarti Allah Ta'ala lemah. Dua Tuhan macam mana Allah Ta'ala lemah? Tuhan Allah Ta'ala buat langit dan urus hal langit. Tuhan yang kedua Syarikul Bari, buat bumi, uruskan hal bumi. Itu dua Tuhan macam tu. Jadi Allah Ta'ala bumi bukan pekerjaan dia. Kata Tuhan gitu lemah seumpama tu. Kuasa apa? Langit je Allah buat, Allah uruskan. Bumi, dah bumi ada Tuhan yang kedua yang buat, yang uruskan. Lemah kalau gitu. Tuhan yang kedua Syarikul Bari, sekutu bagi Allah. Bumi je dia buat, bumi diuruskan. Hak langit bukan hak dia, lemah juga. Kedua-dua bukan Tuhan. Bila kedudukan Tuhan, tak ada langit bumi. Dia di situ. Kalau dua Tuhan. Sebab apa? Dua-dua lemah. Orang Islam tak ada gitu. Orang Islam berpegang Tuhan satu. Berpegang Tuhan satu. Esa pada zat. Dah pada perbuatan satu ke tak? Satu pada zat. Allah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang lain. Satu, Esa pada zat. Tak ada Tuhan yang kedua. Itu orang Islam pegang. Tapi itu pada tu zat Tuhan. Pada perbuatan
pada perbuatan. Satu ke tak? Esa ke tak? Tiba-tiba berpegang Allah Ta'ala Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang kedua, tapi perbuatan yang berlaku bukan perbuatan Allah belaka. Ada perbuatan makhluk. Kuasa gitu, pegang Allah kuasa. Kalau seumpama tu, bayangkan kenapa jadi lemah kalau ada dua Tuhan. Ni nama Tuhan ni, Allah satu Tuhan, yang kedua tu satu Tuhan, dua-dua lemah. Sebab Allah perbuatan dia bahagian dia je, bahagian orang lain bukan perbuatan dia. Tuhan yang kedua perbuatan dia bahagian dia, bahagian yang lain bukan perbuatan dia. Dua-dua lemah, walaupun dua-dua tu nama Tuhan. Tuhan apa gitu, separuh kerja je. Bayangkan molek-molek berpegang Allah Tuhan yang satu, tapi perbuatan yang berlaku bukan perbuatan Allah belaka. Berpegang Allah kuasa seumpama tu. Dok, alam makhluk ni siapa buat? Allah yang buat. Tu tak ada pegang. Allah Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang kedua. Ni semua ni makhluk ni. Siapa buat? Allah yang buat. Allah yang buat makhluk dengan sengaja sengeleng, dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha kuasa Allah. Allah buat segala makhluk. Allah buat malaikat, Allah buat jin, syaitan, manusia. Allah yang maha kuasa buat makhluk, lepas tu makhluk buat sendiri pilihan dan perbuatan makhluk. Bukan Allah buat lagi dah. Kuasa gitu, buat kerja separuh gitu. Dah Tuhan yang esa, yang maha kuasa. Ni Tuhan yang esa wahdaniyah, yang maha kuasa kudrah. Macam mana perbuatan dia belaka? Malaikat Allah buat. Apa yang berlaku pada malaikat Allah buat. Jin Allah buat. Apa yang berlaku pada jin Allah buat. Itu bahawa Tuhan yang esa, yang maha kuasa. Ni kaitan antara dua ni. Ambil molek sini ni. Sini kedak-kedak letak molek tak lepas. Tak lepas sini, nama dia berat. Tak lepas sini. Nama dia musyrikun, nama dia. Orang musyrik. Orang yang musyrik ke Allah pada perbuatan. Ini nama berat. Orang musyrik dan orang yang menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang musyrik ni berpegang Allah lemah. Dah, Allah kuasa. Sebab langit bumi Allah buat, malaikat, jin, syaitan, manusia Allah buat. Tapi lepas tu makhluk yang buat. Dah, itu bukan berpegang Allah kuasa. Separuh jalan kerjaan, itu berpegang Allah lemah. Musyrikun satu, berpegang Allah lemah satu. Musyrik. Hak sembah berhala tu, itu musyrik pada zat. Dia berpegang Tuhan yang lain. Orang Islam tidak seumpama tu, berpegang Allah Tuhan yang satu, tapi berpegang keesaan pada perbuatan. Sebaliknya, kalau tidak berpegang keesaan pada perbuatan, musyrikun. Orang musyrikun ni nak semayang. Orang musyrikun ni nak rokok sujud. Jadi orang dalam kitab Bidayatul Hidayah ni ambil faham molek. Kita pegang kejap, dalil pun kemah. Cuma dalil ni lah. Kalau tidak esa, ada yang kedua pada ketuhanan, tidak diperoleh akan alam kerana lazim lemah. Lazim lemah tu macam mana? Ini nak urang. Macam dia lah. Lemah-lemah ni tak ada sifat kudrah. Sekarang belum masuk lagi bicara dalil sifat kudrah. Kalau dalil sifat kudrah, apa kau dalil sifat kudrah? Kok depan tu. Dalil sifat kudrah. Dalil sifat kudrah.
Mana dalil sifat kudrah? Oh, dalil sifat kudrah ni bukan dalil sifat kudrah. Dalil sifat kudrah iradah ilmu hayah. Dalil dia jikalau dalil wa amma burhanu wujub ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati. Dalil wajib bersifat Allah Ta'ala dengan kudrah, iradah, ilmu dan hayah. Fali annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadith. Kerana jikalau ternapi suatu daripada kudrah, iradah, ilmu hayah, tak ada satu daripada 4 sifat ni, nescaya tidak akan didapati suatu daripada yang baharu, yakni alam lah. Yang baharu ni tak ada makhluk. Sebab apa? Tu mudahlah. Tak ada kudrah, tak ada iradah, ilmu hayah, tak ada makhluk. Kalau tak ada kudrah, nak ada makhluk macam mana? Lemah. Tu jelas nampak. Tidak bersifat-sifat kudrah berarti bersifat dengan sifat lemah, tak ada lah makhluk. Tapi persoalan sekarang ni, kalau tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, akhirnya lemah juga. Kenapa lemah? Ini nak pada penjelasan. Ini yang terkaitan antara wahdaniyah dengan kudrah. Bermula kenyataan, keterangan yang demikian itu, yang demikian melazimkan lemah. Pendek di situlah. Bahawasanya telah terdahulu wajib umum ta'aluk kudrah ta'ala, umum-umum dengan sekalian mungkin. Maka jikalau difardukan suatu yang mawujud baginya daripada kudrah atas menjadikan satu mungkin, barang mungkin ada ia seperti kudrah Allah, seperti kudrah Allah Ta'ala, nescaya lazimlah ta'aluk dua kudrah itu, bahawa jadi diperoleh suatu daripada keduanya. Panjang tu. Kita ambil sini dulu. Bahawasanya telah terdahulu wajib umum ta'aluk kudrah Allah Ta'ala. Umum-umum ni dengan sekalian mungkin. Hak terdahulu. Bicara terdahulunya, bicara kudrah di muka surat 8 dahulu. Di muka surat 8 bicara kudrah dahulu. Wahiyal kudratu wal iradatu al muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Dan ia sifat ma'ani kudrah iradah yang bertakluk keduanya, kudrah iradah dengan sekalian mungkin. Mana sekalian mungkin ni duduk di bawah takluk kudrah iradah. Apa mungkin? Mungkin ni lah haru ada haru tiada ni, alam ni lah mungkin, hawadih ni lah mungkin, makhluk ni lah mungkin. Maknanya sekalian mumkinat, sekalian alam ni duduk di bawah takluk kudrah iradah. Takluk kudrah tu qadar, takluk kudrah tu qada. Jadi telah terdahulu wajib. Ini wajib pada akal. Kemudian kita pun berpegang di akidah kita. Umum ta'aluk kepada Allah Ta'ala. Umum, meratai semua. Umum ni atas dengan sekalian mungkin. Apa yang berlaku ni semuanya ta'aluk kudrah Allah, qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Ini lepas dah dahulu bicara. Semua perbuatan Allah, semua yang berlaku perbuatan Allah, ta'aluk kudrah. Ini pergi pada wahdaniyah ni pula ni. Sekarang bicara wahdaniyah. Kemudian surat 8
Kita nak fokus pada satu perkara. Buku surat 9. Atas sekali. Surat 9. Atas sekali. Dan masuk pada mungkin. Mungkin ni. Hak ta'aluk kudrah iradah. Ta'aluk kudrah qadar. Ta'aluk iradah qada. Jadi masuk pada mungkin yang duduk di bawah ta'aluk kudrah iradah. Apa mungkin? Perbuatan kita tu fa'il. Oleh perbuatan kita yang ikhtiari. Ni perbuatan kita ni mungkin. Mana? Seperti gerak kita dan diam kita. Gerak diam kita berusaha ni qada qadar. Gerak diam kita ni kita usaha. Ni perbuatan kita. Perbuatan kita. Tapi perbuatan kita tu qada qadar. Ni faham oleh ayat ni. Panggil perbuatan kita. Panggil perbuatan kita. Perbuatan kita ni apa? Dia panggil mumkinun. Perkara harus ada, harus tiada. Ni perbuatan kita mumkinun ni. Perbuatan kita ni ta'aluk kudrah iradah. Perbuatan kita ni qada qadar. Itu je. Diri usaha kita tu qada qadar. Tapi dia panggil dok perbuatan kita ni kita. Perbuatan kita pada zahir. Tapi perbuatan kita ni qada qadar, perbuatan Allah. Nanti pergi pada keesaan Allah pada perbuatan. Sebab sekarang ni kalau orang yang ikut hak di alam maya tu, timbullah hak berkaitan dengan perbuatan jahat. Bukan qada qadar satu. Comel dah. Semuanya qada qadar. Tapi kita yang memilih, kita yang melakukan. Comel dah. Hak jahat qada qadar. Tapi kita yang memilih, kita yang melakukan, itu usaha kita. Cuma tak berkah. Ada ni. Hak timbulnya perkara jahat bukan qada qadar, itu awal-awal dah. Waktu lari jelas-jelas daripada tajuk rukun iman yang ke-6, baik dan jahat daripada qada qadar. Waktu lari awal-awal dah situnya. Waktu orang apa? Sesak atas darat. Pada sesak atas darat ni. Sesak atas darat. Sesak dalam air macam mana tak tahulah. Kita panggil tak? Sesak atas darat maksud apa? Sesak terang-terang gitu. Atas darat. Atas darat. Kalau dalam air tu, dah pagi sikit dah dalam air. Atas darat ni terang-terang, sesak. Atas darat boleh sesak. Kalau berpegang perkara jahat bukan qada qadar, memang sesak atas darat. Sebab rukun ke-6-nya jelas. Baik iman dan taat, jahat, kufur dan maksiat, qada qadar. Naik setangga, comel dah. Baik jahat, qada qadar. Tapi hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan perbuatan hamba tak berkah. Cuma nak tanya sekarang ni, pilihan dan perbuatan hamba tak berkah. Pilihan dan perbuatan tu hak hamba mutlak ke hak hamba pada zahir saja? Hak tu kena pegang semula situ. Kena pegang semula situ. Kalau dak, tak ada bicara kita ni. Tak ada bicara wahdaniyah kudrah, tidak ada. Tak ada bicara qada qadar, tak ada permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Memang wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tak boleh berkah. Tak boleh berkah. Apa tak boleh berkah? Jadi tu siapa buat? Jadi apa yang kita pilih dan buat tu, jadi tu siapa buat? Allah yang buat. Cuma nak tanya sekarang ni, jadi hati memilih siapa buat? Jadi gerak yang berusaha siapa buat? Hamba lah buat.
hamba mutlak, hamba lah. Hak tu. Masih lagi musyrikun berpegang Allah Ta'ala lemah. Tak lemah apa? Memilih hamba mutlak. Buat hamba mutlak. Hak Tuhan jadi ujung je. Kuasa gitu. Comel berpegang. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Tak boleh bekah. Cuma nak tanya ni, pilihan dan perbuatan tu macam mana? Pilihan dan perbuatan hak hamba yang muafaqah dengan qada qadar. Satu ayat comel. Comel lah pada permulaan. Comel pada permulaan. Ni kita ambil ni dulu ni. Hak wajib umum takluk qada Allah dengan segala mungkin. Kita pergi pada mushaf 8, ni mushaf 9. Hak atas sekali. Kita panjang sikit situ. Pilihan dan perbuatan hamba, tapi tak lari daripada qada qadar. Muafaqah dengan qada qadar Allah. Bersekalilah dengan qada qadar Allah. Hamba memilih, hamba melakukan, berselari, tak lari daripada qada qadar. Bersekalilah, samalah dengan qada qadar. Apa yang hamba pilih dan buat. Bersekali tu macam mana? Bersekali dengan bahawa hamba memilih sendiri, tapi Allah menentukan pada azal. Allah buat sendiri. Hamba memilih sendiri, tapi tak lari daripada qada azali. Hamba buat sendiri, tapi tak lari daripada perbuatan Allah. Jadi bersekali macam mana? Jadi pilihan hamba sendiri, tapi serupa dengan ketentuan azali. Itu makna bersekali. Hamba usaha sendiri, tapi bersekali dengan perbuatan Allah. Makna pilihan hamba ni mutlak sendiri. Perbuatan hamba ni mutlak sendiri, tapi cuma sama dengan ketentuan Allah. Dah ni. Jadi super ginilah. Saya buat keputusan sendiri, tapi keputusan saya ni serupalah dengan keputusan orang ramai. Pada ni. Sekarang kita buat mesyuarat. Orang ramai buat keputusan. Kita kena buat begini. Okay. Kita pun kemudian buat keputusan yang sama. Kita memilih sebagaimana pilihan ramai. Tapi pilihan kita, tapi sama dengan pilihan ramai. Ada ni. Pilihan kita, tapi sama dengan pilihan ramai, sama. Tu, sama situ. Kita memilih sendiri, tapi sama dengan pilihan Allah, kehendak Allah pada azal. Gitu. Faham molek ni? Tak lepas sini pun orang nak. Kita memilih, tapi sama dengan pilihan Allah pada azal. Ikhtiar Allah pada azal. Ikhtiar Allah yang hakiki pada azal ni. Ikhtiar pilihan kita yang hakiki, tapi sama dengan ikhtiar pilihan Allah pada azal. Jadi mengadakan pilihan kita ni siapa? Kita sendiri. Ni. Puno ranoh lah. Selesai. Baik jahat qada qadar. Tapi hamba yang memilih, hamba yang melakukan. Tapi tak bekas. Bekas jadi qadar ya. Hamba memilih yang sama dengan pilihan Allah pada azal. Ikhtiar hamba sama dengan ikhtiar Allah pada azal. Jadi macam tadi lah. Kita yang buat keputusan yang sama dengan keputusan yang kita ambil dalam mesyuarat ramai-ramai tu. Dah canggah lah. Kalau buat mesyuarat ramai-ramai, kita setuju dah, kemudian kita pilihan lain, jadi isu lah pulaknya. Kita sendiri canggah keputusan orang ramai. Ada, kita pilih sebagaimana pilihan orang ramai.
Ada ni. Tapi siapa pilih? Kita pilih. Tapi serupa dengan pilihan orang ramai. Kita yang ikhtiar pilih sendiri. Tapi serupa dengan ikhtiar pilihan Allah pada azal. Hak ni pun orang noh lah. Sebab masa kita buat, kita buat ni sama bersekali dengan perbuatan ramai. Jadi mana kita buat perbuatan kita, pilihan usaha kita, perbuatan kita, tapi tak lari daripada perbuatan Allah. Jadi perbuatan kita gerak diam ni tak lari daripada perbuatan Allah. Mana gerak diam ni perbuatan kita dan perbuatan Allah. Ke macam mana? Oh tadi pilihan hamba. Pilihan hamba memilih. Sama serupa sekali dengan pilihan Allah pada azal. Tapi memilih kita sendiri. Mengadakan pilihan di hati itu kita sendiri. Bukan Allah yang mengadakan segala-gala. Satu dah. Penyakit berat akidah ni. Beratlah ni. Supu juganya sesak tadarat juga. Bukan hanya perkara jahat, bukan kodok-kodar je sesak tadarat. Kita pun usaha. Usaha kita yang jadi usaha kita perbuatan Allah. Yang jadi usaha gerak diam kita tu perbuatan siapa? Allah yang buat. Dah gerak diam kita tu ada tak perbuatan kita? Perbuatan kita dah Allah yang buat. Jadi dua situ. Perbuatan kita yang bersekali dengan perbuatan Allah. Perbuatan kita hakiki. Perbuatan kita hakiki ya. Kuno rana. Tok Bekah tu molek dah hujung tu. Pilihan dan perbuatan kita. Tengok molek sini ni. Dan masuk pada mungkin yang duduk di bawah takluk kudrah iradah, yang duduk di bawah qada qadar, perbuatan kita yang ikhtiari itu perbuatan Allah Taala. Tapi kita sebut tak perbuatan kita pada zahir. Yang ikhtiari, yang bangsa pilihan pun pada zahir. Hakiki tak ada ikhtiar kita. Semua ittirari belaka. Hakiki ittirar belaka. Kita dikerasi oleh qada qadar. Itu hakiki. Ittirar belaka. Sebab apa? Sebab semuanya umum takluk kudrah iradah. Apa? Meratai qada qadar belaka. Umum takluk kudrah iradah ni, qada qadar belaka ni, baik jahat qada qadar, jahat pun qada qadar, pilihan dan perbuatan hamba pun qada qadar. Dah kalau pilihan dan perbuatan hamba qada qadar, tak ada lah pilihan dan perbuatan kita. Dah kalau hak Tuhan belaka, ada hak kita duduk mana pula? Nak duduk kat mana hak kita? Kalau sekalian qada qadar, umum takluk kudrah iradah, mana hak kita? Pening lagi dah, tak ada hak kita. Dah kalau ada hak kita pada hakiki, mana bicara umum takluk kudrah iradah? Mana rukun mai kenang sekalian qada qadar? Sesak tadarat jugalah panggilnya. Kalau pilihan dan perbuatan hamba mutlak cuma tak ibekah. Kalau ibekah terang qadariyah. Kita ahli sunnah tak ibekah. Tapi pilihan dan perbuatan mutlak hak kita. Itu bukan ahli sunnah kita. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan, berpegang Allah lemah, tidak berpegang Allah, bersifat dengan sifat kudrah. Sebab tu dia nak bicara bab ikhtiar usaha ni, kena duduk molek ni. Hak bicara wahdaniyah kudrah iradah ni qada qadar kena duduk molek.
sekalian qada qada tu kena duduk molek. Umum takluk qudrah iradah meratai qudrah iradah Allah ni kena faham molek. Lepas tu comel dah kitab Minhajul Abidin tu, bukan pilihan hamba, terdetik di hati ni qada qada. Umum meratai takluk qudrah iradah, terdetik di hati. Dan memanglah sekalian terdetik di hati pun qada qada. Pilihan hati sama telah qada qada. Dan kitab Minhajul Abidin comel, berkelip mata pun qada qada. Dah gerak diam kita usaha. Ni dan masuk pada mungkin yang bertakluk oleh kudrah dan iradah. Mungkin ni perbuatan kita yang ikhtiari, mana seperti gerak kita dan diam kita, itu adalah duduk di bawah kudrah iradah qada qada. Hak satu nyakit perkara jahat bukan qada qada, itu ramah. Ni nyakit kedua ni. Comel dah. Baik jahat qada qada. Tapi hamba yang memilih, hamba yang melakukan. Hamba yang memilih melakukan pada batin hakiki ke? Dia memang hamba memilih, hamba yang melakukan, cuma tak bekas. Tapi hamba memilih pun sama dengan pilihan Allah. Hamba yang berusaha pun sama dengan perbuatan Allah. Jadi kosi situ, sekutu situ. Jadi macam tadilah, kita pilih sendiri tapi sama dengan pilihan ramai. Tapi kita pilih sendiri. Kita pilih sendiri tapi sama dengan ikhtiar qada Allah pada azal. Cuma tak bekas. Tu pun orang. Mana satu perekat tu lepas, tapi tak lepas betul. Tak lepas betul, tak ada tak ada bicara wahdaniyah, qudrah iradah, tak ada bicara. Tak ada qada qada, belum ma'rifatullah. Akidah terpesong tak ada agak juga orang panggil. Tapi tak ada agak lagi ni kalau perkara jahat bukan qada qada. Tu memang terang sangat. Itu usaha pun. Kalau itu usaha hamba mutlak of hamba, terpesong tak ada agak juga. Sebab mulut dicakap sekalian qada qada dan sekalian umum takluk qudrah meratai kesemuanya perbuatan Allah dan semua perbuatan Allah. Pilihan kita tu tak ada, itulah perbuatan Allah hakikinya. Perbuatan kita tak ada, itulah perbuatan Allah pada hakikinya. Tapi pilihan kita pada zahir, usaha perbuatan gerak diam kita pada zahir. Gitu je. Hakikinya tak ada lah sekalian qada qada. Hakikinya tak ada sekalian qada qada. Pilihan kita hanya pada zahir je. Tak ada kalau kita wajib berpegang. Sebab banyak Al-Quran menyandarkan kepada hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan. Maka kami Quran sandar kami, kita wajib berpeganglah. Hamba yang memilih dan melakukan. Tapi hak batin hakikinya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tauhid uluhiyah, rabbil alamin tauhid rububiyah. Di bawah tauhid uluhiyah itulah istighna iftikar. Masuk kudrah iradah wahdaniyah, kudrah iradah. Di pada tauhid rububiyah, apa di asal tauhid rububiyah? Mengesakan Allah pada perbuatan. Terdetik di hati kita ni perbuatan Allah. Hati kita memilih perbuatan Allah. Berkelip mata perbuatan Allah. Gerak diam kita usaha ni perbuatan Allah. Itu asal pada tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Jabariyah, memang Jabariyah pada batin hakiki. Ni tak nak lepas sini. Bersekalilah kita memilih, tapi serupalah dengan pilihan Allah pada azal. Kita memilih sendiri, kita pilih sendiri. Sebab tu letak otak di kita ni, otak kita yang pilih. Otak kita mengadakan pilihan, otak kita yang buat pilihan. Itu mentauhidkan Allah pada perbuatan. Itu berpegang Allah
bersifat-sifat kudrah. Tapi apa yang kita pilih bersekali serupa dengan hak qada Allah pada azal. Tapi diri pilihan kita lah yang pilih. Gerak diam kita berusaha perbuatan kita sendiri. Tapi bersekalilah dengan perbuatan Allah. Oh, jadi perbuatan kita bercampur dengan perbuatan Allah. Macam bersekali kita buat kerja dengan kawan kita ramai-ramai. Kita buat kerja ramai-ramai, akak ramai-ramai. Kita buat bersekali macam orang ramai. Orang ramai buat keputusan dah kan. Nak angkat barang tu pergi pada satu tempat. Kita pun akak ramai-ramai, kita pergi pada satu tempat. Kita buat sendiri tapi serupa dengan perbuatan ramai. Kita buat sendiri tapi sama dengan perbuatan Allah. Kosi gitu. Itu musyrikun. Kita buat, kita angkat. Tapi kita buat, kita tak canggah. Buat sama dengan orang ramai. Kalau kita canggah, jadi kelang kabut lah pulaknya. Perbuatan kita, perbuatan orang ramai. Sekarang ni, perbuatan kita sendiri. Perbuatan Allah bersekali. Banyak dah jumpa orang faham gini. Kita usaha mutlak hak hamba tapi serupa dengan qada qada, bersekali dengan qada qada. Betul? Sekalian qada qada macam mana? Umum ta'alluq qudrah macam mana? Meratai ni. Nanti masuk pada iftikar. Nanti akan bicara iftikar, istighna iftikar. Maksud dia iftikarnya difaham daripada iftikar. Difaham daripada iftikar. Iftikar ni sifat ketuhanan, sifat ilah. La ilaha illallah, istighna iftikar. Difaham daripada iftikar umum ta'alluq qudrah iradah ilmu. Nanti bicara iftikar nanti. Umum ta'alluq qudrah iradah ilmu. Mana apa ni? Meratai. Kesemuanya duduk di bawah ta'alluq qudrah iradah ilmu. Mana apa? Kesemuanya duduk di bawah qada qada. Sebab ta'alluq qudrah iradah, qada qada adalah ta'alluq qudrah iradah ilmu. Jadi maksud dari iftikar sifat ketuhanan umum ta'alluq qudrah iradah ilmu. Mana apa? Qada qada belaka. Sebab qada qada adalah ta'alluq qudrah iradah ilmu. Kita balik kepada pilihan kita. Kita balik pada pilihan kita. Pilihan kita, kemudian perbuatan kita tak berkah. Yang mengadakan adalah perbuatan Allah. Kita balik pada pilihan dan perbuatan dahulu. Pilihan dan perbuatan kita, diri pilihan kita tu qada qada. Diri perbuatan kita ikhtari seperti gerak diam kita tu qada qada. Apa makna diri pilihan kita qada qada? Berlakunya pilihan Allah telah tentukan pada azal. Akan berlaku pilihan tu Allah tentukan pada azal. Saat hati memilih, itulah qadar perbuatan Allah, bukan perbuatan hati kita, bukan perbuatan otak kita. Ini umum ta'alluq qudrah iradah ilmu. Ni kita detailkan balik. Padahal tak payah dah. Sekalian qada qada bereslah. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir. Hakikinya sekalian qada qada termasuk di pilihan dan perbuatan. Bukan di pilihan hamba yang memilih, hamba yang berusaha cuma tak berkah. Berkah dia tu qadar dia. Dah hamba memilih sendiri, hamba usaha sendiri. Itu ahli sunnah kita. Dah kalau begitu tak ada benda kita. Dah. Kita kenal tak Tuhan yang esa, yang maha kuasa. Hak berlaku di kita ni lah datang daripada keesaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda kita. Dah sekalian qada qada apa benda kita lagi ni?
Yang ada di kitanya hanya pada zahir. Bukan kita wajib berpegang. Walaupun tak ada pilihan dan perbuatan, tetap wajib berpegang. Sebab apa? Banyak ayat Al-Quran menyandarkan pilihan dan perbuatan pada hamba. Itu je. Tapi nak balik kepada betul-betulnya, biar faham molek kalau sini kau, dan masuk pada mungkin. Mungkin ni yang duduk di bawah takluk kudrah iradah ni. Wahiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Ada. Kudrah iradah bertakluk pada sekalian mungkin. Takluk kudrah iradah, qada qadar belaka tu. Ada masuk di bawah mungkin, hak qada qadar tu. Hak takluk kudrah iradah, perbuatan kita yang ikhtiari. Perbuatan kita pada zahir. Yang ikhtiari, hati kita memilih. Ya, itu adalah takluk kudrah iradah. Umum takluk kudrah yang kita bicara ni. Mana perbuatan kita tu? Seperti gerak kita dan diam kita ni, itu adalah takluk, duduk di bawah takluk kudrah iradah. Umum takluk kudrah iradah. Itu perbuatan ikhtiari ni. Kita memilih pada zahir. Kan kita pilih kan, nak ke situ, nak ke sini, nak itu, nak ini, nak itu ni, kita semua pilih belaka pada zahir. Dahlah pagi ni, bangun pagi, kita bebas memilih. Nak pilih nak main masjid ke, nak main di rumah ke, nak itu ke, nak ni, kita pilih. Kita pilih sebebas-bebasnya pada zahir. Kita tidak ditarik, kita tidak ditolak, kita tidak dikawal, kita tidak dikontrol. Memang kita bebas memilih. Sebebas-bebasnya. Memang sebebas-bebasnya pada zahir. Tapi umum takluk kudrah Allah, kita memilih, itulah perbuatan Allah. Kudrah. Kalau bukan perbuatan Allah, perbuatan hati otak itu sendiri, berarti berpegang Allah lemah. Sebab apa? Sebab Allah hanya buat hati di kita, buat otak di kita, kemudian hati berfungsi sendiri, otak berfungsi sendiri, memilih sendiri, keluar daripada perbuatan Allah. Tidak umum takluk kudrah Allah, berarti berpegang Allah lemah. Memilih adalah perbuatan Allah. Ikhtiari, kita memilih pada zahir. Hakikinya perbuatan Allah. Terdetik di hati, perbuatan Allah. Hati memilih, perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana hak Allah menentukan pada azal, qada. Bila kita pilih, kita pun gerak diam, berusaha. Perbuatan kita, gerak diam kita tu, itulah perbuatan Allah. Perbuatan kita yang ikhtiari pada zahir, pada batin hakiki, inilah perbuatan Allah. Bukan gerak diam kita perbuatan Allah. Berkelip mata pun perbuatan Allah. Bergerak nadi pun perbuatan Allah. Sekalian qada qada, sekalian umum takluk kudrah iradah ilmu. Itu je. Comel dah mula-mulanya. Sekalian qada qada baik jahat, hamba memilih dan berusaha. Cuma tak bekas jadi qadariyah. Tapi hamba memilih sendiri. Samalah serupa dengan qada Allah pada azal, tapi hamba pilih sendiri. Oh, hamba buat sendiri, tapi bersekalilah dengan kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan hamba, kuasa Allah capur situ. Capur. Ni musyrikun belaka ni. Dia tak boleh nak letak molek. Sekalian qada qada, hamba makhluk tak ada apa-apa. Hak perbuatan Allah belaka. Itu batin hakiki. Walaupun kita tak boleh sengaja, wajib berpegang.
hamba ada ikhtiar dan usaha hanya pada zahir. Hanya pada zahir. Sebab tu bicara wahdaniyah pada perbuatan, semua yang berlaku perbuatan Allah. Selain Allah tidak ada perbuatan. Tak ada. Hamba tak ada memilih, tak ada melakukan. Tapi pada zahirnya mukhalafatuhu ta'ala li hawdi pada perbuatan. Itu pada zahir. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baru. Yang baru ada perbuatan, tapi perbuatan Allah tak serupa dengan perbuatan baru. Yang baru ada perbuatan pada zahir. Ada. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan yang baru atas jalan ikhtiar pada zahir. Kita wajib berpegang tu. Perbuatan hamba ikhtiar usaha, itu wajib berpegang. Tapi pada batin hakikinya wahdaniyah pada perbuatan. Hak pada zahirnya mukhalafah pada perbuatan. Itu pada zahir. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baru. Yang baru ada perbuatan, tapi tak serupa dengan perbuatan Allah. Perbuatan yang baru pada zahir. Pada batin hakiki wahdaniyah pada perbuatan. Ketika menghuraikan wahdaniyah pada perbuatan, tak boleh nak hurai dengan perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang lain. Tak boleh hurai gitu. Sebab apa? Memberi faham yang lain ada perbuatan tapi tak serupa. Itu salah. Sebab yang lain tak ada perbuatan. Itu pada batin hakiki. Itu wahdaniyah pada perbuatan. Hak mukhalafah pada perbuatan itu pada zahir. Hamba ada perbuatan, tapi perbuatan Allah tak serupa dengan perbuatan hamba. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan. Perbuatan hamba atas jalan ikhtiar tak bekas sama sekali. Kenapa? Pada zahir hamba memilih. Pada zahir hamba yang berusaha. Tapi pada batin hakiki balik kepada wahdaniyah pada perbuatan. Umum takluk kudrah Allah. Meratai takluk kudrah Allah. Kalau ada perkara yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, berarti berbilang pada perbuatan, melazimkan lemah Allah subhanahu wa ta'ala. Nak lari daripada Jabariyah, tak kena dah Qadariyahnya. Sebab Qadariyah itu usaha hamba bekas. Itu usaha hamba bekas. Tapi itu usaha hamba mutlak hak hamba. Itu bukan ahli sunnah. Nak lari daripada Jabariyah, lepas daripada Qadariyah, tapi bukan ahli sunnah juga. Ni banyak ni pamang ni sekarang. Itu timbul tadi tu. Pilihan dan perbuatan hamba, hak hamba sendiri, tapi serupalah dengan qada qada. Bersekalilah dengan qada qada. Serupa bersekali macam mana? Tak adanya. Hakikinya sekian qada-qada, tak ada pilihan, tak ada perbuatan. Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala pada ketuhanan. Tidak ada zat yang lain selain Allah ta'ala, dan tidak ada perbuatan yang lain selain perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada Tuhan yang lain, kalau ada perbuatan daripada Tuhan yang lain, nescaya tiada diperoleh suatu daripada alam kerana lemah. Macam mana kata lemah-lemah ni? Keterangan dia macam mana? Bahawa telah terdahulu wajib umum ta'aluk kudrah Allah Ta'ala. Umum dengan sekalian mungkin. Dengan sekalian mungkin. Umum meratai kesemuanya ta'aluk kudrah. Kenapa? Kesemuanya qadar perbuatan Allah. Kalau ada yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, ada Tuhan yang kedua yang melakukan. Ada yang berlaku bukan perbuatan Allah, bukan Tuhan yang kedua, makhluk yang melakukan secara hakikinya, tidak umum takluk kudrah Allah, maka lazimlah Allah lemah. Bukan hanya musyrikun mensyirikkan Allah pada perbuatan, bahkan berpegang Allah lemah, tidak berpegang dengan sifat wahdaniyah, tidak berpegang dengan sifat kudrah. Habis cerita. Tak ada permulaan agama, tak ada kalimat tauhid la ilaha illallah, tak ada.
Tak ada. Kalimat tauhid. Tauhid ni wahdaniyah. La ilaha illallah tak ada. Mensyirikkan Allah pada perbuatan musyrikun, berpegang Allah lemah, tak ada. Tauhid la ilaha illallah tak ada. Hak ni hak kenyataan, tiada esa berbilang, lazim lemah. Jadi apa keterangan dia? Sepatutnya lazim lemah ni mari daripada bicara bab sifat kudrah. Tidak bersifat kudrah lemah. Ni bicara bab wahdaniyah, kudrah tak masuk lagi ni. Dalil sifat kudrah tak masuk. Ni dalil, kita bicara dalil sifat kudrah tak masuk lagi. Ni kaitan antara wahdaniyah dengan kudrah. Ni sifat 20, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Comel. Susunan dia comel, tapi belajar biar comel. Biar kena dengan akidah yang betul. Akidah yang sebenar. Kena hati-hati sekarang ni. Hak perkara jahat bukan qada qadar tu atas darat sesak dia. Qada qadar hamba memilih, hamba melakukan, tapi tak berkah. Tiba-tiba pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba. Hak tu pun sesak atas darat juga. Sebab apa? Tidak berpegang dengan wabil qadari kulli. Nabi kata hadis Muslim. Dengan ketentuan dan perbuatan Allah sekaliannya. Umum takluk kudrah iradah. Nabi bersabda wabil qadari kulli, sekalian ketentuan dan perbuatan Allah. Sekalian ni umum takluk kudrah iradah ilmu. Umum takluk kudrah iradah ilmu ni mari daripada tapaknya wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Maka jikalau difardukan sesuatu yang maujud baginya daripada kudrah atas jalan menjadikan satu mungkin, barang ada mungkin ada ia seperti kudrah Allah Ta'ala, dan selazim dah takluk dua kudrah itu. Ni dia perinci lagi. Tapi kita ambil molek tadi tu. Tadi tu hak wajib umum takluk kudrah Allah maratai kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bafahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.